rasanya oh bila kita bersama. Suasana sepi begini, panahan rindu menusuk hati. You ada dengar tak NTT menyanyi? I seram lah. Suara siapa tadi tu? Oh my goodness, aku punya suara yang sedap ni kau cakap NTT menyanyi. Suara you. Saya lah yang menyanyi. Tadi awak cakap, ya, tadi awak cakap NTT, lepas tu awak cakap best. Apa maksud ni sebenarnya? Kita nak jaga hati lah. Bila dah tahu awak yang menyanyi tu yang rasa macam sedap tadi. Lagu Siti Ya. Apa tajuk dia kalau awak tahu tadi? Percayalah. Saya siap nyanyikan lagi tajuk lagu. Hebat betul Fiona. Suka lagu Percayalah. Ya, yang itu antara lagu-lagu favourite Fiona. Zaman Fiona kecil-kecil lagi. Kita tak sebut muda-muda, kita sebut kecil-kecil lagi. Tapi sampai sekarang masih lagi menjadi siulan lah. Betul. Dan itu saya rasa antara lagu karaoke awak kot. Betul. Tapi yang tu lagu antara lagu karaoke Fiona. Macam mana pula dengan Muaz sendiri? Okey, lagu saya yang saya suka kalau lagu-lagu dulu. Saya kena tengok lirik takut nanti salah pula kan. Okey, kalau Fiona pernah dengar lagu ni macam ni lagu dia. Okey. Seringkali kau menepis tiap persoalan, ada sesuatu kau sembunyikan. You macam tengah komen cakap tak sedap je. Tak, tahu pula tengah nak komen kat Facebook cakap nyanyi tak sedap depan-depan I Tak, nanti sebenarnya Fiona nak suruh penonton yang ada dekat rumah tu bolehlah sambil-sambil dengar Fiona dengan Muaz nyanyi ni, komen sikit dekat ruangan komen yang ada di Facebook Borak Kopitiam. Siapa nyanyi lagi sedap? Okey. Muaz ke Fiona? Boleh tak kita masuk reality show nanti? Tadi saya nyanyi tu Ki Perempuan, Putus Terpaksa Zain Azin. Sebenarnya hari ini kita banyak menyanyikan lagu-lagu lama yang memang menjadi siulan sampai sekarang. Betul. Lagu-lagu baru pun banyak juga kan. Nanti Fiona akan nyanyikan dan saya pun akan kongsikanlah sebab kita nak kongsikan mengenai muzik. Tapi sebelum itu, sebelum anda mendengarkan lebih banyak lagi suara-suara kami, kita nak kemaskinikanlah ya kes COVID harian yang telah pun dikongsikan semalam. Dan setakat semalam jumlah terbaru yang dicatatkan adalah sebanyak 6,355 kes. Kalau kita tengok minggu lepas pun Fiona ada bagi tahu kes kita semakin hari sekarang ni dia sangkut dekat 5,000 lebih, 6,000 lebih. Maksudnya dia tak berkurangan lagi bagi anda semua yang ada perancangan untuk balik kampung. Sebab sekarang ni kita dah boleh balik kampung. Patuhi SOP, buatlah saringan RTK di rumah terlebih dahulu sebelum gerak pergi. Jangan sampai dekat rumah mak ayah baru nak buat. Itulah dia. Dan satu lagi, hari ini merupakan pilihan raya negeri di Melaka. Jadi kepada anda yang berada di Melaka, selamat menunaikan tanggungjawab anda. Pastikan antara jarak SOP itu sentiasa dipertingkatkan, dikuatkan ya, dan selamat maju jaya lah untuk anda. Kita akan dapatkan keputusannya pada sebelah malam nanti siapakah yang akan memimpin Melaka untuk masa 5 tahun akan datang. Dan kita nak bawakan untuk anda hari ini mengenai muzik, dan saya memang sangat cinta pada muzik. Macam Fiona pun sama juga. Dengan ceritanya Fiona suka macam-macam lagu. Antara lagu-lagunya Fiona dia suka lagu nasyid tau. Sebab dia kata daripada kecil, daripada sekolah dulu dia selalu dengar lagu-lagu nasyid Ya, nak saya nyanyi tak? Hari ini saya sangat suka menyanyi ni. Okey, antara lagu yang awak selalu dengar masa kat sekolah lagu apa? Sebab masa nyanyi tu dia tak introduce title, so saya tak tahulah. Yang awak ingat sampai sekarang? Sepohon kayu daunnya rimbun. Betul tak? Betul. Betul kan? Lebat bunganya serta buahnya. Bagi anda semua yang ada dekat rumah boleh komen sikit. Tapi betul ke apa saya tengok ni? Ada orang komen ni? Ada ni Anis Azurin. Dia kata Muaz nyanyi macam Anwar Zain lah. Tapi ada smiley face lah. Betul ke tak ni? Dah ada show dah orang panggil. Duduk jangan terapung. Okey. Terima kasih awak. Okey, jadi jangan lupa untuk komen kerana hari ini kita akan berkongsikan mengenai muzik lama dan juga baru. Kita akan bawakan insan-insan yang cukup hebat Fiona. Betul. Sebab lagu ni selain daripada penyanyi, komposer dan juga penulis liriknya adalah tulang belakang yang sangat penting. Betul. Jadi pada masa yang sama juga anda boleh kongsikan dengan kami di sini apakah antara lagu-lagu kegemaran anda semua. Tak kisahlah lagu lama ataupun lagu baru pun boleh bagi tahu kita. Kalau nak nyanyi sekali nak tunjukkan kami dekat sini pun boleh juga upload lepas tu hashtag kami. Okey, antara lagu baru yang awak sekarang dengar yang masih lagi awak ingat, mungkin tak tahu tajuknya, antaranya lagu apa?
Ombak Rindu boleh tak? Oh, Ombak Rindu boleh. Nak nyanyi juga ke? Alamak, kena bayar saya ni. Okey. Dan antara lagu-lagu yang sekarang ni kalau kita tengok gabungan-gabungan penyanyi lama, penyanyi hebat penyanyi baru dan juga penyanyi lama, antaranya Datuk Jamal Abdillah dan juga Wania Srita. Sia-sia jika diturutkan hatimu. Sampai anak-anak pun nyanyi tau lagu tu. Betul. Bila Muaz sebut tentang penggabungan muzik antara yang lama dengan yang baru ni, apa kata sekarang ni kita saksikan ada satu video yang kita telah sediakan kepada anda, iaitu trivia mengenai revolusi muzik dulu hingga kini. Jom kita. Muzik, satu perkataan yang mudah disebut namun terlalu luas makna dan penggunaannya dalam kehidupan seharian seseorang. Sejak dahulu hinggalah sekarang, muzik sentiasa berevolusi sesuai dengan peredaran masa dan zaman. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam arus perubahan muzik dunia. Semua jenis muzik yang ada di dunia pada hari ini dapat dinikmati dengan mudah selaras dengan perkembangan teknologi. Irama pop yaya menguasai dunia muzik tanah air dari tahun 1965 hingga 1971. Irama ini muncul kerana kesan dan pengaruh hebat daripada kumpulan British The Beatles ke arah industri muzik ketika itu. Malah istilah pop yaya diambil daripada judul lagu popular The Beatles. Nama-nama seperti A. Halim, S.G. Bank, A. Ramli, A. Rahman Hassan, Sani Sahuri dan Hasna Harun meniti di bibir peminat. Lewat 1980-an, industri muzik tanah air telah menerima satu gelombang revolusi muzik dengan penularan muzik beraliran rock. Ketika itu, muzik di Malaysia hanya memainkan lagu yang berirama pop, ballad dan blues. Pada awalnya, muzik rock amat sukar untuk diterima oleh halwa telinga pendengar dan pada masa itu hanya kumpulan rock dari Singapura, Sweet Charity yang menjadi kumpulan muzik yang terulung di Nusantara. Dan selepas itu muncul kumpulan rock dari Malaysia seperti Search, Wing, Left Handed dan banyak lagi. Tahun 90-an menyaksikan pengaruh muzik rock mula merosot. Ketika itu muncul irama muzik rap dan kumpulan KRU antara kumpulan terawal yang ditubuhkan. Selepas itu, kumpulan rap tumbuh bagaikan cendawan dan genre rap ini bukanlah saduran daripada barat, namun ianya lebih ke arah rap yang bercirikan rakyat Malaysia. Antara kumpulan rap yang terkemuka pada ketika itu adalah kumpulan Nico, Cool, Feminine dan For You To See. Ketika muzik bergenre rock dan rap semakin malap, muncul sebuah kumpulan nasyid pada tahun 1997. Kumpulan nasyid Raihan berjaya menakluki Malaysia dengan jualan album tertinggi. Muzik pop nasyid berunsur ketuhanan yang merangkumi keserasian vokal dan diserikan dengan paluan muzik. Selepas itu muncul kumpulan nasyid seperti Rabani, Nausihat dan Brothers yang juga disambut hangat oleh penduduk luar bandar dan golongan yang kuat pegangan agamanya. Dalam banyak-banyak genre muzik ini, yang mana satu masih segar dalam ingatan anda? Yay, my friend, For You To See, yay. Saya membesar dengan zaman-zaman KRU For You To See dan sempat bersama dengan Rock Kapak lah. Sebab masa saya lahir 84, lepas tu zaman 90-an tu masa saya kecil, tapi saya dapat ingat lagi waktu kumpulan Mega menang AJL. Jadi perkara tu membuatkan sampai sekarang saya teringat-ingat dan mungkin mempengaruhi minat muzik saya pada rock, slow rock lah. Jadi sebab itulah muzik memainkan peranan yang cukup penting dalam hidup kita sejak kecil. Mungkin macam anda semua macam Muaz sendiri kan, dari kecil dah minat muzik, tengok-tengok nanti dah besar jadi komposer, jadi penulis lirik. Kalau lah ada rezeki, tapi bukan senang tau Fiona. Sebab tu kita akan bersama dengan komposer dan juga penulis lirik ni, kita nak tengok macam mana diorang telah menghasilkan antara karya-karya lagu yang malah segar. Maksudnya dicipta pada 90-an sehingga sekarang masih lagi menjadi siulan anak-anak muda. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kita nak train Muaz nyanyi lagi sebab tadi. Nak lagu apa lagi? Bagi tahu je. Ya, betul lah. Anda semua jangan ke mana-mana. Kau yang merubah segalanya. Yang lain sila ke YouTube. Kembali
bersama kami di Borak Kopi Kiam. Tadi puas Muaz berlatih menyanyi. Lepas ni memang boleh on terus lah kalau suruh nyanyi. Tak, sebenarnya memang kita suka muzik, tapi kita mungkin ditakdirkan untuk tidak menjadi seorang penyanyi. Jadi saya dan juga Fiona ni kadang-kadang menghargai muzik, walaupun Fiona dia tak berapa arif sangat, tapi dia dengar, dia ingat, dia tahulah lagu-lagunya kan. Ya, sebab dah biasa dengar kan. Biasa macam tu kan, walaupun lagu tu ada yang kita tak tahu, tapi bila kita selalu dengar, kita tahu, oh ada memory sikit. Lagu ni kita pernah dengar dan sebagainya macam tu. Okey, jadi bila kita sebut mengenai penulis lirik, ini antara insan yang cukup istimewa dan juga unik kerana bagaimana penulisan lirik-lirik lagu tu dapat diingati selain daripada bait-bait yang luar biasa. Bukan senang. Ada orang kata, alah tulis lirik senang je, tulis je lah. Tapi macam mana sambungan ayat, maksud yang tersirat dan yang paling penting diingati sampai bila-bila. Okey, dan insan istimewa yang Muaz sebut tadi tu adalah Datuk Hajah Hafsah Hassan. Dan sekarang ni jom kita tengok kompilasi lagu-lagu Datuk Hajah Hafsah Hassan sebentar. Jom. Jom. Yang mengusik perasaan menghantuiku. Pulangkan, oh pulangkanlah padaku. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati. Baik, itu antara lagu-lagu yang cukup hebat sampai sekarang masih lagi menjadi isulan ramai dan oleh kerana liriknya yang luar biasa, kita bersama dengan individu yang cukup hebat, Datuk Hajah Hafsah Hassan bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Selamat pagi, Datuk. Muaz dan Fiona. Okey, jap, suara Datuk tak dengar, mungkin termute ke? Kita cek balik. Okey. Boleh dengar? Okey. Okey, mungkin dekat sini kot yang technical problem. Mungkin kita yang tak dengar ke? Mungkin. Okey. Jadi apa-apa pun sebelum kita nak tengah settlekan masalah ni, Datuk Hafsah Hassan bersama dengan kita dekat je, tapi oleh kerana sekarang dalam keadaan kita menjaga SOP dan sebagainya, Datuk dekat rumah. Apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah dulu kepada Datuk yang baru saja menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam kita punya anugerah Bintang Popular ABPBH yang baru saja berlangsung. Dan pastinya ini antara anugerah yang cukup hebat mengenang seorang insan yang telah pun memberikan pelbagai antara karya-karya yang hebat di negara kita. Betul. Dan sebenarnya penonton kita kat rumah ada bagi respon katanya dengar Siti Umayyah. Ahmad kata dengar. Okey, kalau dengar kita yang tak dengar ni. Tapi tak apa. Sekarang ni mungkin apa kata kita teruskan dengan soalan yang kita nak tanya kepada Datuk supaya kita tak buang masa lah. Okey, soalan pertama yang Fiona nak tanya, ambil kesempatan untuk tanya adalah, boleh tak Datuk kongsikan tentang penulisan lirik? Sebab ada orang yang fikir macam kalau kita nak buat lagu, kita tulis lagu, semua tu lirik senang. Ambil pen macam tu tulis je. Tak boleh tak Datuk terangkan apakah langkah pertama bila kita nak tulis? Apa yang kita perlu praktiskan? Yalah, dia menulis lirik ni macam kita menulis cerita, macam kita menulis cerpen ataupun skrip kan. Kita kena ada latar belakang pada apa yang kita nak jadikan lirik kita. Maknanya kita ada isu yang nak kita bentangkan, ada hati yang kita nak usik. Jadi basicnya kita kena ada cerita. Bermula dengan cerita itulah baru kita boleh mencari kata-kata yang sesuai dengan melodi yang diberikan. Itu asasnya lah. Okey.
Jadi kepada anak-anak muda sekarang ni mungkin banyak tips yang boleh diambil. Jadi Datuk tertanya juga kita bagaimana untuk mendapat idea. Ada orang kata untuk menulis lirik lagu ni berdasarkan pengalaman. Tapi kadang-kadang ada orang muda, maksudnya pengalaman dia tak besar lagi. Macam mana untuk menghasilkan penulisan yang bagus, Datuk? Ya, yalah tidak mungkin seseorang itu boleh mengalami segalanya dalam hidup dia. Betul. Kan. Apalagi orang-orang muda. Orang tua macam saya ni pun tak merasai segalanya dalam dunia ni. Tapi itu pentingnya kita banyak membaca. Pentingnya kita banyak berkawan dan pentingnya kita bersedia mendengar, meminjamkan kata orang putih lend your shoulder kepada orang yang ada masalah. Kerana itu semua adalah idea kepada kita untuk berkarya. Pendek kata kita jangan live inside the box lah. Kita kena banyakkan membaca, luaskan lagi pengetahuan kita dan sebagainya supaya kita boleh tahu apa yang terjadi. Dan kita tahu Datuk pernah tulis banyak lagu untuk ramai artis. Mungkin Datuk boleh kongsikan siapakah artis yang menjadi pilihan Datuk, yang Datuk paling suka buat lagu untuk artis tersebut? Sebenarnya sebagai penulis saya tak boleh ada favoritism lah sebenarnya kan. Sebab saya menulis untuk semua orang. Tapi ada penyanyi yang dapat menyampaikan lirik yang kita tulis tu dari hati. Jadi kesannya tentulah lebih baik daripada penyanyi yang sekadar menyanyi. Jadi antara penyanyi yang pada pandangan saya yang dapat menjiwai lirik yang pernah saya hasilkan ialah Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad lah. Aisyah, ramailah kalau nak sebut, Rahimah Rahim, Era Fazira, Fauzia Latif, ramailah boleh katakan kebanyakan penyanyi ketika itu, zaman itu penyanyi-penyanyi yang serius membuat rakaman, yang serius cuba memahami maksud di sebalik lirik yang kita tulis. Okey, dan mungkin kalau kita tengok Datuk antara banyak lirik yang telah pun Datuk hasilkan, ada tak antara lirik yang dibuat tu Datuk dapat rasakan okey, lagu ni akan boleh pergi jauh. Lagu ni jangka hayatnya panjang ataupun sebenarnya Datuk tulis je lirik tu seikhlas hati, tengok apa yang akan jadi seterusnya. Ya, sebenarnya memang saya tak pernah memikirkanlah tentang nasib lagu itulah. Maksudnya saya tak pernah menentukan lagu ni saya tulis supaya dia istilah budak-budak sekarang meletup. Misalnya kan, tak ada. Sebenarnya saya menulis kerana kadang-kadang kita menulis buat lirik dulu dan komposer membuat melodinya kemudian. Ada juga melodi diberikan dulu dan saya menulis lirik berdasarkan melodi. Jadi apa-apa pun caranya pada saya ialah kita kena membuatnya dengan sepenuh hati lah. Maknanya secara serius. Kerana saya rasa kalau kita buat secara serius, insya-Allah masyarakat tahu menilainya. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikanlah sebab dah banyak lagu Datuk hasilkan. Antara banyak-banyak kan lirik lagu manakah yang paling memberikan kesan yang mendalam kepada Datuk? Banyak jugalah yang memberi kesan sebab macam saya kata tadi kebanyakan lirik itu berdasarkan cerita. Ada cerita peribadi, ada cerita di kalangan kawan-kawan dan kenalan dan ada juga cerita berdasarkan pembacaan saya. Jadi setiap lagu tu ada kesan-kesannya tersendirilah. Tapi tentulah ada beberapa yang lebih berkesan. Misalnya saya membuat lagu Kemaafan Dendam Yang Terindah. Saya rasa itu memberi kesan ramai di hati ramai orang yang pernah melalui pengalaman hidup berumah tangga, bersahabat. Tentu ada kata orang sedangkan lidah lagi terkikir. Jadi tentu ada sedikit kadang-kadang serba salah faham. Jadi yang the best untuk menjaga relationship atau perhubungan ialah dengan senantiasa memaafkan. Jadi itu lagu agak berkesan di diri saya. Dan lagi yang berkesan selain daripada lagu-lagu katalah terasing, antara lagu arwah Datuk Sudirman yang sangat terkesan di hati saya ialah Merisik Khabar. Betul. Jadi saya kalau bersendiri mendengar lagu itu, saya masih boleh berasa sebab dan menitiskan air mata.
Sama juga dengan saya, Datuk. Sebenarnya Merisik Khabar ni, walaupun saya tak mengenali Datuk Sudirman Haji Arsyad tu depan-depan, tapi bila dengar nyanyian dia tu memang sampai ke hati. Jadi mungkin Datuk, kalau kita lihat, menulis lagu ini memerlukan penggunaan ayat yang bombastik, sastra ataupun sebenarnya benda yang simple yang boleh diterima oleh ramai. Saya rasa selagi simple, selagi baguslah. Yang penting sebab lirik kita ni untuk umum, untuk semua golongan masyarakat, peringkat umur, peringkat taraf kedudukan dan pelajaran. Jadi lagu kita seboleh-bolehnya biar boleh sampai kepada kebanyakan pendengar kita. Baru lagu tu boleh bertahan lama. Jadi tak ada kita kena kata orang memikirkan perkataan-perkataan bombastik yang menyukarkan orang memahaminya. Saya rasa itu tak akan memberi kesan. Tapi perlu indah. Sebab ia bahasa itu indah. Jadi kalau alang-alang kita nak menulis dan lagu ini juga seni kan, kegiatan seni seni walaupun orang tak mengiktiraf lirik sebagai satu karya sastra, tapi pada saya kita kena serius mencari kata-kata yang sesuai, bahasa yang betul, kerana kita kaya dengan bahasa yang cantik. Jadi sayang kalau kita tak gunakan dalam bidang yang kita dianugerahkan Tuhan. Contohnya dalam bidang penulisan lah. Jadi simple but sweet. Itu yang bagus. Dan of course kita juga harus pandai dan bijaksana menggunakan perlambangan, simbol supaya orang boleh berfikir. Kalau orang kata daun yang kering gugur, orang fikir apa asal daun kering gugur. Jadi itu mendekatkan kita kepada sesuatu yang akan layu, perhubungan yang layu, ataupun kematian. Jadi kita mengajak orang berfikirlah, selain hanya mendengar lagu yang terlampau direct sangat. Yang berfikir. Jadi saya rasa kita ada tanggungjawab untuk mengajak orang berfikir jugalah selain daripada berhibur. Okey, jadi mungkin ramai yang ada di rumah dah dapat sedikit tips daripada Datuk sendiri. Mungkin dah ubah persepsi mereka yang fikir, nak buat lirik lagu ni sebenarnya senang, ambil pen saja, tulis saja macam tu. Sebenarnya tidak. Macam Datuk tadi ada cakap, kena ada bagi mereka yang dengar tu berfikir, ada guna ayat-ayat yang betul dan sebagainya. Jadi akhir sekali mungkin Datuk boleh kongsikan tips lah kepada mereka, generasi muda yang ingin berjinak-jinak mahu menjadi penulis lirik. Apakah nasihat Datuk kepada mereka? Yelah, nak nasihat ni pun tak berani juga kan, kerana lirik ni macam juga bidang seni yang lain, karya seni yang lain subjektif. Mungkin yang orang ni kata bagus, orang lain kata tak bagus. Tapi pada umumnya lah, saya rasa orang-orang muda generasi baru yang nak menulis, bukan saja lirik, apa saja bidang yang mereka terjuni, mereka harus mengambilnya dengan sikap yang positif dan serius, dan memikirkan kenapa mereka berada di bidang itu dan kenapa kita dianugerahkan Tuhan bakat. Jadi kita boleh dianggap diri kita ni antara yang terpilih. Jadi alang-alang kita dah ada bakat, alang-alang kita ada minat, kita buat yang terbaik yang boleh. Kerana lirik ni bukan sekadar kata-kata saja, dan kita kena fikir juga berapa lama kita nak berada dalam bidang ini. Kalau sekadar untuk glamour, kita akan dapat glamour lah. Seperti lirik yang cantik ni, saya selalu umpamakan seperti orang bermain bunga api. Bunga api cantik, berkelipar di angkasa, tapi sekelipan mata saja. Kan? Tapi kalau kita nak berada lama, kerana ini adalah sumber ilham dan khazanah bangsa, dan juga boleh mendatangkan pendapatan di masa depan. Jadi lebih banyak kita menghasilkan lirik yang baik, lebih banyak hasil yang akan kita tuai di masa hadapan. Kerana lagu-lagu yang evergreen inilah yang membantu menambahkan pendapatan kita tanpa kita sedari. Jadi saya anggap orang muda kena serius apa yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Datuk dengan sedikit tips yang sangat-sangat berguna, dan kami juga doakan agar Datuk sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah Datuk kerana
lirik-lirik yang telah pun dibuat tu sebenarnya adalah sebagai satu sumber, saya rasa satu kajian juga untuk generasi baru ni untuk melihat bagaimana hebatnya, cantiknya penggunaan ayat-ayat tersebut. Jadi insya-Allah kita nantikan juga karya-karya terbaru daripada Datuk Abdul Hassan ya. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baiklah, harap apa yang kami bawakan tadi dapat mengubat rindu sedikit kepada anda semua yang ada di rumah dan juga dapat mengimbau kembali zaman-zaman anda dengar lagu daripada Datuk sendiri. Betul, Merisik Khabar antara lagu yang paling saya suka. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan, ini cerita viral. Bagaimana kalau adik-adik kita menyanyikan lagu yang zaman mak dia dulu membesar tau. Bayangkan masa lagu tu ada, dia pun tak dilahirkan lagi, mak dia pun tak bertemu jodoh lagi. Betul. Tapi dia menyanyikan semula. Dan dengan bukan menyanyi, setakat menyanyi je tapi dapat menyanyi dengan bagus. Jom kita semua saksikan video ni. Wah, hebat adik Iskandar. Tapi malangnya jatuh ke lembah berduri dan sepi, Putri Seroja. Ku pasti cinta kau bersua. Sebelum tu boleh Abang Ucup kongsikan macam mana mula-mula dapat melihat bakat nyanyian tu dalam diri Iskandar? Okey, bakat Iskandar ni sebenarnya bukan saya yang nampak sebenarnya. Bakat Iskandar ni yang melihat bakat ni adalah kawan-kawan seperjuangan seni juga, artis juga. Lepas tu pada satu hari tu saya terlibat dengan satu penjurian pertandingan nyanyian di sebuah klinik di Kuala Lumpur lah. Lepas tu macam mana dia nak nyanyi dekat program tu. Bila dia nak nyanyi kat program tu, saya bagi dia nyanyi. Saya pun tak sangka nak viral, tak pernah viral pun sebelum ni. Lepas tu malam tu ada kawan call, dia kata, Ucup, anak kau dah trending dekat Facebook tau, dah ramai orang share. Lepas tu tengok dah 100,000 lebih view dah. Masa tu memang viral. Dia dah start viral nyanyi-nyanyi macam tu sampai sekarang lah. Cuma PKP dia stop sekejap. Nanti yang tu kena tanya dia. Kenapa dia stop sekejap? Kenapa kena tanya dia? Macam kita tengok lah lagu-lagu yang Iskandar pernah cover dekat media sosial kan. Lagu-lagu je orang kata macam lagu-lagu yang susah juga. Dia yang vokal tinggi. Tak adalah yang lagu senang ke apa, semua lagu susah kan. Jadi macam Iskandar sendiri, adakah Iskandar memang minat dalam bidang nyanyian? Dan kalau minat tu kenapa? Sebab menyanyi ni macam sebagai hobi saya, macam saya suka hiburkan orang. Bila nyanyi ni dia macam dapat hiburkan lah. Saya senang, orang lain pun happy. Apa lagu yang paling digemari oleh Iskandar? Lagu yang sekarang saya suka lagu Judika. Dia untuk penonton kita lah dekat Borak Keputihan. Boleh tak belanja sikit chorus ke lagu tu, lagu Judika? Lagu Judika tu boleh bang? Boleh. Okey. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Dia dah ada R&B lah. Dia dah ada R&B dah tau. Dulu tak ada R&B tau. Maksudnya Iskandar ni dia versatile lah. Versatile. Ya. Lagipun sekarang pun saya tak ada menjuruskan dia ke genre yang saya minat lah. Saya nak bagi dia pilih apa yang genre dia minat. Jadi senang untuk lagu semua kan. Macam Abang Ucup sendiri sebagai suara penyanyi juga. Harapan Abang Ucup lah terhadap Iskandar bila besar nanti. Apa yang Abang Ucup nak tengok dia bila dia besar nanti? Of course, yang pertama nak dia berjaya dalam hidup dia, menjadi anak yang soleh. InsyaAllah boleh membanggakan saya dan keluarga lah, insyaAllah. Satu hari ni dia boleh mewarisi saya lah. Saya sebenarnya banyak dengan dia, banyak selalu hari-hari dengan dia. Jadi apa yang dia nak saya faham dan dia pun tahu apa yang saya nak kan. Jadi sama-sama benda tu, insyaAllah. Saya nak dia berjaya, itu je.
Wow. Tengok. Hebat adik kita dah besar, adik Iskandar. Ya, sekarang ni dah orang kata apa transisi daripada satu genre ke genre lain dah. Tapi dia punya suara memang masih lagi sedap. Jadi semoga maju jaya kepada adik Iskandar dan juga Abang Ucok. Dan sebenarnya kalau ada di antara anda yang sekarang ni mungkin nak keluar rumah, boleh tengok terus di Facebook kami Borak Kopitiam dan juga boleh hantarkan komen antara lagu-lagu dulu dan lagu sekarang yang mana satu yang anda suka, berikan tajuknya dan mungkin ada kenangan nak dikongsikan, nanti kami akan bacakan. Betul, sebut tentang lagu bukan sahaja penulisan lirik dia sangat penting. Alat muziknya, muzik yang dimainkan pun sangat-sangat penting. Ada satu alat muzik ni kita nak tunjukkan kepada anda. Okey, Jom kita ini dengar. rare. Nama dia Alat muzik apa tu? Angklung. Okey. Tapi untuk anda, jom kita saksikan persembahan istimewa ni untuk anda. Anda teka lagu apa ni? sabar. Tadi dekat situ dia nak nyanyi dah. Yes, hari ni. Sekarang ni kita bawakan Toy Nizam bersama dengan anda dengan alat muziknya ni. Tapi semua orang kita kenal Toy memang pemain gitar. Sejak bila main angklung ni? Main angklung ni dah lama sebenarnya. Daripada tahun 96. Jadi saya kalau nak ikutkan masa asal bakat daripada kecil lah. Saya menyanyi dulu. Lepas tu saya start pegang gitar bass. Lepas tu pegang keyboard, pegang drum, baru jumpa angklung. Dah jumpa angklung barulah jumpa Cak Limpong, Gamilan ni semua dah. Hebat. Ini memang berbakat. Jadi siapa yang mengenalkan angklung ni kat Toy? Ada kawan saya nama dia Apai, Muhammad Fairuz. Dia nampak kita main muzik, dia cakap dia percaya saya punya bakat. Dia kata apa kata kalau kita try main angklung. Saya cakap masa zaman tu lah. Tak rock, tak best. Saya pun tak suka sebab bila dengar main dengan kangkung, Caman Lican, Rasa Sayang, lagu rakyat, lagu tradisional, kita tidur lah. Jadi bila kita main band kan, kita boleh banging, boleh apa. Dah lama-lama sikit, rasa macam nak try lagu first, Lemon Tree. Lemon Tree, tong kreng 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 kreng. Cakap lagu favourite sebenarnya kan. Nak dengar sikit boleh tak main lagu Lemon Tree pakai angklung ni? Demo sikit. Sebab Fiona nak nyanyi. Okey Fiona, silakan. Pula. Awanda. Okey. Jap.
Dapat tak? Nak joget terus. Tapi sebenarnya kan Toy bukan saja dia main sebab suka main. Pernah masuk pertandingan dan menang di peringkat antarabangsa juga. Boleh ceritakan sikit tak tentang pengalaman tersebut? Okey, bila kita dah create satu benda baru, bila dah main lagu-lagu moden, dapat offer tu masa tu 2005, pergi ke Amerika. Masa tu macam tak percaya sebab kita rasa betul ke kita akan sampai ni kan? Sebab kita main bass, kita menyanyi, kita main drum tak sampai-sampai. Bila main angklung, diorang pilih dan diorang bawa. Lepas tu saya rasa macam, okey, kita dah standby lagu Michael Jackson, lagu Britney Spears, lagu sendiri. Jadi bila kita dah tunjuk kat diorang, first kita akan main lagu joget tradisional kita lah. Dia cakap mungkin sampai satu masa tu diorang dah boring, diorang ghostan. Diorang dah nak gerak je, kita main lagu Britney Spears, Michael Jackson, Elvis, diorang patah balik. Jadi masa tu, diorang rasa macam, apa benda ni? Macam, kau daripada mana ni? Kau daripada ulu mana sampai ni kan? Dengan bulu-bulu ni kan? Bila main tu, dia cakap, oh, dia puji lah. Amazing lah, the sound like in the jungle lah, very natural lah, benda dia suka lah. Itu yang dia perasaan tu rasa seronok lah, sejarah. Jadi mungkin dari segi alatan ni dia susah sebab dia menggunakan bulu. Jadi macam mana nak maintain dia kan? Sebab nak dapatkan ni pun saya rasa tak semua orang yang jual. Kalau nak dapatkan dia kat Johor masih ada stok. Sebab alat ni antara Johor punya tradisional punya lah. Sebab kat Johor kan ada Jawa, ada Sunda ni, daripada Sunda ni. Kalau original dia daripada Bandung, Indonesia. Jadi kalau di Malaysia ni cari di Johor lah. Ada tukang pembuat daripada Johor Bahru, Skudai, Batu Pahat. Maksudnya Toy tak pernah, maksudnya ada masalah aja pun rosak ke dah ada orang boleh gantikan. Betul. Okey. Tapi kalau ni kalau kita nak main dengan angklung ni, sebenarnya genre lagu apa yang sesuai kita pakai angklung? Okey, genre. Sepanjang eksperimen saya, genre yang tak boleh main cuma rap je. Sebab rap dia tak ada melodi, dia laju macam da. Jadi kalau kita main kan, orang tak faham. Kalau melodi ada turun naik, insya-Allah macam mana pun dia boleh recognize. Tak kisah bangsa apa, Cina ke, Jerman ke, Rusia ke, semua boleh main. Semua lagu boleh. Saya nak try lah. Okey, boleh. Sebab nampak macam tapi setiap ni ada kod, betul tak? Betul. Dia kod ni macam gitar ke atau piano? Kalau dulu dia susun satu baris gitu, dia campurkan flat sharp, chromatic, do re mi semua. Tapi sekarang kita dah ikut keyboardnya, atas hitam bawah putih. Jadi dia senang nak space lah. So siapa yang main keyboard boleh lah. Boleh insya-Allah, tapi beza keyboard satu jari satu note, yang ini satu tangan satu note. Kena cepat. Muaz kata nak try. Okey. Nak main lagu apa? You cakap je. You nak lagu apa? Tak, you boleh main lagu apa? Itu dia. Okey, I main ni. Cuba you teka. Okey. Ketawa. Saya rasa tu background music. Okey, sorry. Ini lagu anak saya tadi. So, mungkin cara Muaz main tu sebab dia tak tahu kan. Mungkin Toy boleh ajar kita sikit cara main angklung yang simple lah, paling yang simple, basic. Betul. Yang simple Pegang, okey, yang pegangnya saya tengok pegang dekat mana? ni. Pegang kadang-kadang tangkap mana yang kita dapat dengan cepat lah. Kita basic macam ni. Dia bukannya genggam, dia letak macam perantaraan tu. Lepas tu dalam goncangan getaran tu dia tak boleh terlalu longgar, tak boleh terlalu jarak. Jadi dia kena halus dan rapat. Okey. Cuba kena try. Jadi kalau macam kita nak cepat kadang-kadang ini Terlepas. Lepas tu ada cara tap-tap macam contoh kita tap kan. Tap. No wonder lah orang putih cakap amazing. Alhamdulillah. Sebab cara pegang yang berlainan pun ada hasilkan bunyi yang berlainan. Lepas tu volume control pun daripada tangan kita juga. Nak kuat, nak slow, nak dynamic, nak pergi crescendo, semua dia ada lah. Okey, Toy, satu soalan berbeza jauh sikit daripada angklung ni. Ada orang tanya, ada peminat tanya lah. Kan, korang ni tak teringin ke nak patah balik, maksudnya bergabung semula HyperX yang asal. Saya dapat rasakan korang masa tu memang perfect Dah perfect lah, band tu adalah band yang perfect masa tu. Jadi macam mana Toy? InsyaAllah ramai juga yang berbunyi selepas PKP ni. Termasuk dengan HyperX sendiri ada datang untuk berbincang.
untuk saya kembali dalam band. Saya tengah berfikir lagi sebab sekarang saya masih nyanyi solo untuk lagu-lagu OST drama. Episod ada, cerita lama ada. Jadi saya tengok pada keadaan insya-Allah. Doa-doa kalau terbuka lagi pintu ni insya-Allah. Sebab saya cakap dengan band juga. Saya sekarang tengah tak ready. Dah 3-4 tahun lah. Oh, okey. Jadi kita nantikanlah juga kalau betul-betul diorang ni dah ready, kembali sebenarnya Hyperact gempak babe. InsyaAllah. ya. Apa kata sekarang ni Toy kongsikan Instagram bagi penonton kita untuk ikuti perkembangan Toy. Okey, untuk Instagram boleh cari saya TOY Nizam, NIZAM. Toy Nizam. Di Facebook, di mana-mana pun Toy Nizam tu, di Twitter, TikTok semua ada. Okey. Semua ada. Toy ni dia memang tak pernah ni tau. Dia tak pernah give up. Ada je benda dia. Toy. InsyaAllah. Main satu lagu Toy. Lagu-lagu yang rock kapat lagu apa? Rock kapat. Banyak lagu. Antara lagu Kumpulan Mega ke UK ada? UK. Seumur hidup aku. Okey. Sekejap. Lagu Kau Satu-Satunya boleh? Okey, boleh? Boleh. Okey. Alright. Terima kasih Toy. Luar biasa. Okey. Thank you. Baiklah, bagi anda semua yang ada dekat rumah, jangan ke mana-mana sebab apa, lepas ini kita ada lagi insan-insan istimewa yang sangat-sangat penting yang kita bawakan ke studio. Alright, kita akan kembali selepas ini. Sejak dirimu. Ya, betul. Pagi ni di Borak Kopitiam kan memang rasa lain macam. Tak macam talk show biasa, kita dah macam buat music show dah sekarang ni. Saya dah belajar macam-macam perkara. Apa-apa pun untuk nak terima kasih yang bersama dengan kami. Dan seperti awal tadi kami bagi tahu kepada anda, ada yang hantar kat kita punya Facebook pun katanya nak keluar mengundi ni di Melaka, standby. Jadi tunaikan tanggungjawab kepada anda dan pastikan SOP tu sentiasa ada letakkan perkara yang paling penting. Jadi sekarang ni kita nak bersama dengan Khairul Rizwan yang merupakan wartawan TV3 yang berada di lokasi. Jadi Khairul, mungkin ada perkembangan PRN di Melaka yang ingin dikongsikan. Silakan. Baik, terima kasih Muaz dan juga Fiona di Sermata. Assalamualaikum, salam sejahtera. Langsung persiaran dari pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal, yang mana hari ini pastinya hari yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat negeri Melaka. Selepas hampir 2 minggu, pilihan raya negeri Melaka diadakan selepas hari penamaan calon pada 8 November lalu. Hari ini adalah hari pengundian yang mana bakal menentu siapakah yang bakal dipilih daripada kerajaan mana untuk membentuk kerajaan pada malam ini, selepas keputusan PRN akan diumumkan. Dan untuk makluman Muaz dan juga Fiona serta semua penonton Borak Kopitiam, seramai 476,037 pengundi di Melaka akan membuang undi hari ini di 217 pusat mengundi yang mana membabitkan 109 saluran sebenarnya. Dan sebenarnya kalau boleh dapat saya kongsikan kepada anda, bermula dari jam 8 pagi tadi lagi, pengundi-pengundi telah pun berkumpul ataupun telah pun menunggu giliran untuk menunaikan tanggungjawab mereka, yang mana proses pengundian bermula jam 8 pagi tadi dan akan dihentikan pada jam 5.30 petang nanti. Dan lokasi ini sebenarnya kalau dapat saya kongsikan kepada anda, sebenarnya adalah salah satu lokasi panas di PRN Melaka ini, yang mana di SK Durian Tunggal ini calon ataupun mantan Ketua Menteri Melaka, calon Pakatan Harapan di Dun Bukit Katil iaitu Adli Zahari telah pun selesai membuat undi pada jam 8.25 pagi tadi, yang mana beliau ditemani oleh isterinya iaitu ditemani isterinya. 8.25 pagi telah selesai. Dan satu pesanan kalau boleh saya kongsikan kepada anda semua pengundi-pengundi, kalau boleh patuh SOP yang telah ditetapkan oleh SPR. Misalnya harus memakai, wajib memakai pelitup muka, perlu saring suhu terlebih dahulu di semua pintu masuk pusat pengundian, sanitasi tangan dan jaga penjarakan fizikal. Itu yang paling penting. Dan SPR menjangkakan 70%
70% pengundian pada hari ini dan keputusan paling lambat akan diumumkan pada jam 10 malam nanti. Saya kira itu sahaja laporan dari saya, Fiona dan juga Muaz. Kita kembali bersama anda di Seri Pantai. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itu dia. Apa-apa kita buat pun, pastikan kita jaga SOP kita supaya kita jaga diri kita dan juga jaga ahli keluarga kita. Yes, itu yang paling penting dan pastikan anda dapatkan keputusannya pastinya di TV3. Kita akan bawakan dari masa ke semasa dan kita sambung semula mengenai muzik dan juga lagu-lagunya. Kalau dululah ya, kita menjadikan lagu ni sebagai peneman kita. Betul. Tapi masa tu mediumnya ni TV dengan radio. Tapi sekarang Fiona, kita ada YouTube, kita ada TikTok, ada macam-macam lah semuanya. Boleh kita viralkan lagu-lagu kita tu kan? Betul. Dan sekarang lagu-lagu baru kita ni pun tak kurang hebatnya. Antaranya kita ada persembahan lagu-lagu daripada contohnya artis yang hebat-hebat macam Naim Daniel. Jom sama-sama kita saksikan satu persembahan daripada Naim. Hanyalah Tuhan yang mampu membuka pintu hatiku. Arti cinta bagimu hanya satu permainan. Air mata yang turun pengganti satu dendam. Sedihku bahagia buat kamu, tetapi takkan merubah arti cinta. Macam mana? Jatuh cinta tak terhadap suara tersebut? Dah lama dah jatuh cinta dengan suara Naim. Alright, jadi kita ada Naim Daniel bersama dengan kita. Selamat pagi, Naim. Selamat pagi. Yay. Okey, Naim ada kat mana ni? Saya berada di rumah sekarang ni and kita baru nak betul-betul bersiap nak pergi kejar lah ni. Okey. Sebelum nak pergi kejar bersama dengan kita kejap Lana. Okey, nasib baik dia kenapa dialek lain? Nasib baik background dia dah tukar. Selalunya background dia belakang ada TV, dia akan pegang sesuatu untuk menyanyikan lagu. Belakang cerita Korea. Kan? Okey, tadi kita ada dengarkan sedikit persembahan daripada Naim, lagu mainan. Betul? Mungkin Naim boleh ceritakan sikit tentang lagu mainan ni. Alright, lagu terbaru daripada saya ni single yang ke berapa? 7 tak silap saya. So lagu ni hasil ciptaan Aris Abdul Rahman dan komposer oleh Omar K, Mas Dewangga, Firdaus Rahmat. And lagu ni adalah pertama kali Naim tidak melibatkan diri dalam sebarang penulisan ataupun apa-apa sebab Naim rasa macam kali ni kita cuba buka ruang untuk bereksperimentasi dengan orang-orang lain juga. So lagu ni saya akan tentang bagaimana dalam beribu kadang tidak ada serius dan orang pegang bantuan whatever yang dalam itulah initial idea of Okey. Dan Naim, baru sebenarnya kami nak tanya kan. Selalunya Naim akan buat lagu, tulis lagu sendiri dan agaknya kenapa? Adakah dah habis idea ataupun nak cuba? Kan, habis keluar lagu meletup. Kadang-kadang idea pun habis. Ataupun mungkin nak mencuba. Kalau orang lain buat lagu Naim, apa yang akan jadi? Naim merasakan macam tak salah untuk kita cuba untuk membuka ruang untuk bukan lagi cukup muzik kita dengan cuba untuk brainstorm dengan orang lain. So kali ini Naim memang saja untuk beri ruang orang lain juga direct mana direction kita buat. Dan also Naim sedang work on my own album di mana lagu-lagu kadang dan Naim juga dan juga nanti sentuhan yang mungkin tidak Naim terlibat secara orang kata teknikalnya dan akan dengan ini saya dapat tengok macam mana orang lain punya perlihatan ataupun orang kata how they see orang Naim di dalam sebuah kerja muzik lah. Saya tengok video klip lagu ni kan, very interesting. Mungkin Naim boleh ceritakan sikit tak tentang mainan ni sebenarnya cerita dia apa? Apa kisahnya? Okey, untuk kalau kita berkenaan dengan dia punya MV sebenarnya, lagu ni kita cuba datangkan dengan the storyline of stuck in a loop lah, di mana this particular subject dia berlari-lari di dalam skop minda dia sendiri dan dia tak dapat keluar daripada orang kata perangkap yang dijadikan dekat dalam hidup dia. So dia masih lagi stuck in that one moment di mana dia tak dapat lari
and end up benda tu menyakitkan diri sendiri lah. Sebab whatever we are doing in this life, kalau kita holding on into something yang tak best, lama-lama pun dia akan makan diri kan. So itu yang dia macam perjalanan dia tak ke depan, bergantung kat situ je. Okey, Naim, bagaimana dari segi keadaan tekanan apabila dah mencipta lagu dan lagu itu telah diiktiraf di peringkat yang paling tinggi? Jadi ada tak macam tekanan macam alamak, lagu ni dah pergi. Next nak buat lagu tu bukan senang untuk nak melawan lagu yang champion. Jadi saya dapat rasakan mungkin itu cabaran untuk diri sendiri, untuk Naim sendiri. Macam mana? Naim percaya untuk seseorang pekerja seni itu, kalau memang mungkin ada satu buah tangan dia yang betul-betul orang kata memberi kesan, especially kepada masyarakat dan diri sendiri, benda tu akan Naim letakkan kat situ saja. Sebab apa-apa pun we have to move forward dengan apa yang ada. Sebab bagi Naim, whatever it is, kerja seni itu harus diteruskan dengan, kita katakan, progresif lah. Sebab kita tak semestinya akan datang dengan another hit with another hit. Sometimes kita akan ada satu benda yang mungkin dia agak biasa, mediocre je kan. Again, itu bukan satu alasan untuk kita rasa macam we have to stop ataupun kita nak kena cuba the same formula. Sebab bagi Naim, whatever it is, bagaimana Naim nak treat lagu-lagu Naim seperti anak-anak sendiri tau. Di mana macam mana kita nak lepaskan dia, macam mana kita jaga dia, kita bagi pendengar dapat terima material tu sendiri. So whatever it is, terpulang kepada masyarakat untuk terima dan translate dalam cara mereka mendengar lagu tu sendiri. And bagi Naim pun, whatever it is, setiap sentuhan kerja tu harus personal, and kita tak boleh macam kata nak berat ke arah sini, kita nak kurangkan sini sikit. We have to treat it equally, and yang paling penting kita try our best lah. Macam Naim sendiri, kita tahu Naim banyak involve dengan lagu sendiri dan involve dari segi penulisan lirik dan sebagainya. Kali ni untuk mainan, Naim tak involve dalam belakang tabir, kira belakang tabir. Okay. Dia tak main-main dengan mainan So boleh Naim bagi tahu tak, adakah macam tu buat Naim lebih relax sebab macam tak perlu lagi ada satu ekstra tanggungjawab nak tulis lirik dan sebagainya? Sebenarnya dia punya cabaran ataupun pressure dia dekat bagaimana kita nak deliver lagu tu pula. Sebab bila orang beri kepercayaan kat kita untuk berikan justifikasi yang baik, so Naim rasa kat situ pun tanggungjawab Naim lah. And Naim cuba sehabis baik untuk Naim menjadikan sesebuah lagu, walaupun orang lain bagi ke apa, Naim akan cuba untuk suntik elemen Naim juga. Sebab Naim bukan datang dengan material tu dah ada, Naim kata Naim nyanyi je. Tak, not just that. Naim pun ada terlibat dari segi macam how kita nak tweak here and there, dari segi arrangement, dari segi dia punya the build up of that song. So Naim akan ambil titik berat juga, and Naim sebenarnya agak particular tentang benda tu. And bila orang dengar ataupun orang rasa macam Naim buat letak lagu ni sebenarnya kan. So the DNA tu kita cuba nak suntikkan juga, tanpa kita untuk itulah buat secara macam nak terlalu overdo it ke, nak try hard ke. So kita just make sure our cok mohon tu ada juga kat dalam. Okey Naim, jadi ramai orang dah tahu dah mengenai Instagram awak, tapi ni ada makcik Makcik Leha barulah sukakan Naim ni. Nak follow makcik baru buat Instagram. Nak tahulah Naim punya Instagram dengan cerita selalu menyanyi belanja lagu. Share lah. Makcik Leha rasanya apa-apa pun jangan risau, boleh je nak follow Naim dekat Twitter dan Instagram sama je, Naim Dana X. And Naim pun akan selalu update Naim punya kerja-kerja dari semasa ke semasa, dan juga banyak-banyak benda lagi selain kerja juga. So Makcik Leha jangan risau, asalkan ada internet bolehlah tengok Naim nyanyi. Baiklah, terima kasih Naim sebab sudi kongsikan begitu banyak benda dengan kami di sini ya. Alright, terima kasih Naim. Selamat menjalankan tugas anda pada hari ini. Yep, terima kasih berat. All the best. No problem. Alright. Wow. Jadi itu antara bakat anak muda yang saya harus puji. Lagunya sedap, liriknya bagus, personalitinya hebat. Betul. Tadi sendiri pun dah dengar, walaupun terlibat secara seorang bagi identiti seorang penyanyi, bukan penulis lirik, tapi tetap melakukan homework, tanya macam mana nak perform, macam mana nak buat lagu ni dengan sebaiknya. Itu antara bakat muda yang seperti mana Muaz cakap tadi tu, kita patut puji, yang bagus dan sebagainya. Sekarang ni ada seorang individu yang memang semua orang puji dengan lagu-lagu hasil ciptaannya yang cukup hebat juga. Betul, terutamanya melibatkan lagu-lagu rock kapak yang anda nyanyi, anda tahu siapa yang ciptanya. Jadi jom kita nak saksikan kompilasi hebat daripada seorang komposer yang sangat dikenali ramai. Jom kita saksikan.
Yes. Sejak dari dahulu. Suara pun bertukar dah. Tapi lagu list tadi tu semua memang A. Yes, itu dia. Insan yang cukup hebat yang kita cakapkan tadi. Silakan. Inilah dia Abang Sari Amri. Yes. One and only. Silakan Abang. Selamat pagi, selamat datang. Aduh, Assalamualaikum Bang. Duduk. Bersalam. Terima kasih. Itu dia. Hebat Bang. Kalau dengar pada lagu-lagu tadi, lagu-lagu yang malas segar sampai sekarang, bagaimana keadaan Abang? Lama dah kita tak dengar cerita. Kan? Betul dah. Saya, walaupun lama, tapi saya masih lagi berkarya. Masih lagi berkarya. Ada yang saya buat single untuk lagu baru. Ada juga lah. Banyak. Maksudnya Abang tak pernah berhenti pun sebenarnya? Tak berhenti. Pada saya, seninya saya itulah saja. Cakap pun ada berbunga dah. Ya. Tapi macam tadi Abang Sari cakap, sampai sekarang pun masih lagi berkarya. Mungkin boleh kongsikan perkembangan muzik di Malaysia macam mana dari segi pandangan Abang Sari? Memang sekarang ini lebih pada YouTube. Sebab kalau dulu satu album 10 lagu. Sekarang dah tak ada macam tu lagi. Betul. Semua orang ada yang komposer baru buat lagu sendiri, buat masuk dalam YouTube. Benda yang sangat mudah. Tak perlu pergi mengadap sekat rakaman kan. Kalau dulu kena lalui banyak-banyak saluran. Betul. Jadi sekarang ni dah ada, buat siap terus tunjuk kat YouTube. Kalau respon bagus, buat betul-betul. Ya, itu je lah. Kan? Kita boleh bagi yang sikit-sikit je. Jadi Bang, jom kita ibas kembali Bang. Lagu pertama kalau tengok pada list yang saya tengok, lagu Rohana Jalil. Ataupun betul Bang? Itu lagu rancak. Lagu rancak. Okey, lagu yang first sama cipta yang telah pun dikongsikan kepada semua. Lagu Pasti Mega. Mega kan? Lagu Pasti Mega. Pasti Mega. Lepas tu Mada Berhelah, Zain Azir. Okey, lagu Pasti tu macam mana Abang pasti lagu tu boleh dijual Bang? Sebab lagu tu pun juga menaikkan nama Kumpulan Mega waktu tu. Saya suka memikirkan apa yang masyarakat suka. Melodi yang macam mana, jalan cerita yang macam mana. Itu yang selalu saya fikirkan lah. Okey, jadi sebab masa tu orang suka begitu. Sebab tu Abang buat. Dan kalau Abang buat lagu, selalunya penulis lirik siapa yang Abang paling rasa ngam sekali? Saya banyak guna macam Dr. Hazan Dungun. Ada juga Kak Afsar Hassan. Ada lagi lah 2-3 orang yang maksudnya Abang tak stick pada seorang lah. Tak. Hmm. Pelbagai Kalau kita scroll kan internet, lagu-lagu Abang penat Bang. Scroll banyak sangat. Tadi kita scroll, tak habis kan. Jadi mungkin boleh kongsikan macam mana boleh dapat idea untuk cipta sebuah lagu. Sebab saya suka melihat keadaan semasa dan saya tengok macam contohnya orang putus cinta. Saya bayangkan saya yang putus cinta. Okey. Dari situ kita memang dapat feel untuk kita untuk melahirkan idea yang bernas lah untuk orang dengar. Itulah. Okey. Jadi karya-karya Abang diterima bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia Bang. Jadi bagaimana agaknya? Saya dapat rasakan Gerimis mengundang, lepas tu Mengintai dari Tirai Kamar yang memang menjadi siulan, dan yang paling menariknya lagu tu sekarang popular balik di Indonesia, dan kalau di Indonesia Buih jadi permaidani. Jadi bagaimana? Adakah Abang pernah memikirkan melodi itu akan disukai oleh seluruh Nusantara ni sebenarnya? Sebab pada saya tu lagu Melayu. Sebab saya dah faham jiwa Melayu yang macam mana yang Melayu. Itu yang suka. Kena ada sikit unsur-unsur yang mendayu, yang itulah yang itu yang lebih saya utamakan. Okey, jadi bila Gerimis mengundang tiba-tiba top tu Bang, masa tu dia hit dia lain macam dengan pelbagai bahasa semua menyanyikan lagu tu. Bagaimana abang rasa macam mungkin ada cerita di sebalik Gerimis mengundang? Pada saya satu kepuasan lah pada saya, kerana lagu tu melebihi 30 versi. Melebihi. Rasa itulah pencapaian saya yang terbesar lah. Masterpiece selama menjadi komposer ni. Itu yang satu kepuasan yang sangat saya rasakan lah. Lagu tu bukan lagu yang memberi kepuasan tertinggi bagi Abang Sari, tapi ada tak antara banyak-banyak lagu yang kita scroll tu yang paling dekat, yang paling menyentuh hati Abang Sari? Di sana menunggu, di sini itulah macam lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Itu juga yang mempunyai feeling lah pada saya. Sebab saya suka berangan. Walaupun benda tak berlaku pada saya anggap berlaku pada saya. Itu sampai kadang saya buat lagu, saya menangis. Tiba-tiba terkeluar air mata. Itulah kita dia punya feel tu datang lah.
Jadi ialah bila masa abang menciptakan lagu tu, abang bukan cerita satu lagu Patah Berehat tau. Maksudnya kalau UKIS macam banyak lagu, semua hit. Jadi saya rasa itu orang selalunya melahirkan karya-karya hebat ni, dia buat, dia rehat, dia buat, dia rehat. Maksudnya abang tak pernah rehat. Sebab pada saya untuk membuat satu album contohnya, kalau boleh biarlah semua lagu tu sedap didengar. Sebab orang yang beli tu tak kecewa kan. Ini kalau beli album satu lagu je yang bagus, itu dia orang kecewa. Betul. Ini beli satu lagu semua, beli satu album semua sedap. Tapi jadi bila abang buat lagu tu, ada tak macam terfikir, okey, ni lagu saya buat memang khas untuk penyanyi ni, ataupun memang tak ada general? Saya selalu memikirkan katakanlah penyanyi A, dan saya nilai, saya tahu suara dia, kemampuan dia. Itulah saya start fikir macam mana lagu yang sesuai untuk dia. Jadi saya dah tahu nak buat lagu untuknya. Tailor made lah ni kira macam. Okey, dalam banyak-banyak lagu abang, ada juga yang boleh kita katakan hit, betul hit. Ada juga yang buat tak hit. Ada juga. Ada juga. Okey, masa tu macam mana bang? Bila maksudnya kalau Sehari Amri ada orang kata, lagu kita Sehari buat ni mesti hitnya ni. Tapi ada yang tak jadi kan. Mungkin kalau abang tengok apa sebenarnya mungkin waktu itu ke tak sesuai dengan lagu tu ke macam mana? Mungkin juga radio kurang dimainkan. Kurang dimainkan. Salah satu. Lagipun radio terlalu dalam satu bulan album baru melebihi 10 album baru. Jadi radio pun banyak sangat. Mungkin itu salah satu lagu tu. Sampai terlepas pandang lagu-lagu yang bagus. Tapi kalau kita tengok banyak juga lagu-lagu Abang Sahri yang menjadi lagu kita panggil evergreen lah. Sampai sekarang Muaz boleh nyanyi kan. Lagu ni popular pun kat TikTok tu. Okay. Macam pernah tak terfikir yang lagu-lagu yang tercipta ni memang akan jadi siulan macam sampai sekarang? Tak tahulah, saya tak pernah fikir pun. Saya buat jadi orang suka dah cukup pada saya. Itu je fikir. Kan? Abang buat. Tapi saya rasa kan bila anak-anak muda tanya maksudnya, abang boleh tak kongsikan bagaimana abang dapat idea? Susah kan? Sebab idea ni saya tengok macam abang bermain dengan satu di tempat yang berbeza kot. Yalah. Sebab saya selalu berimajinasi lah. Selalu berfikir apa yang tak berlaku pada saya berlaku. Walaupun berlaku pada orang lain, tapi saya anggap itu berlaku pada saya. Jadi bila fikir macam tu, idea tu datang muncul-curah pada saya. Tapi kalau macam abang cakap, abang bayangkan sendiri di situasi tersebut, maksudnya abang letak diri dalam situasi tersebut, pernah tak rasa macam sampai terbayang, sampai terperangkap dekat dalam bayangan tu, tak boleh nak keluar daripada situ? Ada juga, itu yang sampai saya accident tu. Kan? Ada juga. Ya, sebab terlampau mendalami sangat kan. Okey. Jadi, yalah kalau kita tengok lagu-lagu yang sampai sekarang masih lagi dinyanyikan, dan mungkin dari sekarang ni bang, kalau selalunya kalau abang nak berikan lagu tu kepada penyanyi-penyanyi ni, apa yang abang lihat selalunya? Saya lihat pada kemampuan dia menyanyi lah. Abang kena dengar vokal dulu? Vokal dulu. Okey. Lepas tu kita tanya dia konsep yang macam mana dia nak sekarang ke ataupun yang sebelum ni. Tapi banyak yang saya jumpa semua lebih suka pada yang sebelum ini. Walaupun generasi baru dia suka yang sebelum ini sebab ada melodi. Ada melodi. Macam lagu sekarang ni memang bagus tapi ulang sama je. Tak ada jalan cerita. Betul. Itu yang banyak saya perhati dengar. Melodi bagus, semua jalan cerita tu macam tak sampai. Macam tak sampai lah kan. Macam lagu-lagu UK tu banyak jalan cerita. Saya membayangkan kalau lagu tu kat sana menanti, kat sini menunggu apa jawapannya. Saya dapat bayangkan betul lah kan. Bila abang kata imajinasi kau bercinta dengan orang tu, ditinggalkan. Kita dapat rasa, dapat masuk lagu tu tau. Saya pun rasa macam nak mendalami lah macam awak kena pula tengok lagu-lagu ni. Jadi abang mungkin Facebook abang, kalau ada sekarang ni mungkin yang nak berkongsikan tips ke ataupun mungkin nak berhubung dengan abang. Facebook saya itulah Sahri Amri lah. Sahri Amri. Satu Facebook Sahri Amri. Ya. Abang memang jaga sendiri? Sendirilah. Saya juga ada YouTube sendiri, YouTube Sahri Amri Official. Alright. Kalau nak dengar lagu semua boleh pergi ke YouTube, nak berhubung untuk dapatkan nasihat ataupun hikmat. Saya dah masukkan dah lebih 300 lagu dah masuk dalam YouTube.
Okey, Tapi tu seronok lah bila tengok orang komen, rasanya macam terharu lah, bangga. Betul. Kami pun berbangga dengan abang sebenarnya. Terima kasih abang kerana telah pun melahirkan karya-karya yang hebat yang mewarnai, saya rasa, bukan saja alam kanak-kanak saya, kalau ibu bapa kita, alam percintaan mereka. Betul. Kan? Sampai sekarang budak-budak baru pun kalau bercinta, itulah lagu ni, lagu UK juga yang dia bagi. Dengar Gerimis Mengundang Slam. Dan juga berikan foundation yang cukup kuat untuk ahli-ahli muzik sekarang ya. Baiklah, terima kasih Abang Saari sebab sudi datang juga ke set kami di awal pagi ini. Terima kasih abang. Alright, jadi untuk anda Sahari Amri masih lagi ada bersama dan juga melahirkan karya-karya. Jadi pergi dan juga boleh berhubung dengan abang Sahari Amri, alright? Jadi kita nak berkongsikan dengan anda ini mengenai kisah percintaan yang unik, tapi ini bukan lagu apabila seorang doktor yang cantik dan baik asli diculik oleh seorang ketua mafia. Demi nyawa dia bersetuju untuk berkahwin dengan Ferhat. Adakah asli akan bahagia? Saksikan Sias Bias As bermula 20 November setiap Sabtu 2 petang di slot terbaru TV3 Yasmin. Slot ini bakal menayangkan drama-drama terbaik dari Turki yang terkenal dengan lokasi serta pelakon yang cantik dan pastinya akan membuatkan Sabtu anda lebih menarik. Alright. Itu dia. Memang cantik ya. Macam Fiona sikit tadi. Tiba-tiba terbangun pula. Tadi saya berangan. Cakap macam Fiona sikit. Awak nak makan apa nanti? Saya belanja. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana sebab selepas ini ada seorang yang sangat-sangat istimewa kita bawakan kepada anda semua. Alright. Kembali selepas ini. Alright. Nyanyi satu lagu. Sungguh. Sungguh. Sedia dijanjikan, walau dosa sebanyak buih lautan, pastinya akan diampunkan. Terbentang luasnya cintamu yang tak akan ada akhirannya, maka beruntunglah pada mereka yang mengerti hakikat mengenalinya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Saat kesempitan janganlah kau bersedih, rezeki hadir tidak akan beralih. Sahihkan zikir jangan ditinggalkan, seisi dunia merasai keramatan. Lagu ciptaan daripada Iko Fatana tadi pagi-pagi menghiburkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iwan. Ya. Silakan. Masa Iko nyanyi tadi kan, tak tahu kenapa saya macam ada nampak ada bunga, ada pokok. Kan seindah kan? Kan. Jadi itulah hebatnya individu dan juga anak muda yang bernama Iwan ni. Alhamdulillah. Apa khabar Iwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok lagu-lagu yang awak bawa ni dikenali juga sebagai orang yang menyanyikan lagu-lagu ketuhanan sebenarnya. Jadi Iko memang nak dikenali sebagai seorang individu yang menyanyikan lagu-lagu segitu macam mana? Sebenarnya saya masa awal masuk industri saya bermula dengan lagu Bismillah. So masa ketika itu saya memang nak buat sesuatu yang
berlainan sikit dengan apa yang ada di dalam pasaran. Jadi saya terfikir satu konsep Islamik tapi kita popkan dia. Betul. Jadi kita tak terasa macam dengar lagu ketuhanan dan juga Islamik tapi dia ada message. Itu saya terfikir konsep sebegitulah dan dari masa ke semasa saya meneruskan perjuangan lagu-lagu ni sebab saya rasa dia memberikan satu kepuasan. Sebab saya juga dikenali dengan membuat lagu-lagu cinta dan mainstream lah. Betul. Tapi saya rasa bila buat lagu ketuhanan dia rasa satu macam nak cakap dia puas dia puas dan juga dia ibarat macam ni lah, macam saya terasa macam Tuhan dah bagi saya bakat tapi saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk memberikan kepada agama. So itu adalah antara benda yang saya mampu buat sebab benda lain saya tak mampu buat. So saya rasa itu salah satu langkah yang boleh saya lakukan dengan apa yang kerjaya yang saya tengah lakukan. Dan sekarang ni apa kata Ikhwan kongsikan sedikit tentang single terbaru yang Ikhwan nyanyikan? Okey, sebab saya sebenarnya buat lagu ni masa PKP. Jadi saya terpanggil untuk buat lagu-lagu zikir ni sebab saya rasa keadaan kita terlampau tertekan dengan pelbagai keadaan lah. Maksudnya dari segi diri dan juga persekitaran pun kita rasa tertekan bila tengok kan. Jadi saya rasa macam okey, lagu zikir ni sebenarnya dapat membantu mungkin. Dan saya rasa saya terfikir inilah satu zikir yang boleh digunakan oleh semua orang. Bila rasa tertekan, dia boleh menenangkan diri dan kembali kepada keadaan yang sepatutnya kita buat. Itu mengingat pada Tuhan sebab benda yang berlaku ni, dugaan yang berlaku ni ada sesuatu yang Tuhan nak bagi tahu pada kita. Betul. Jadi saya rasa macam dengan adanya lagu Zikir Subhanallah Bihamdi ni, saya mengharapkan dia dapat memberikan ketenangan kepada siapa yang mendengar. Okey. Dan selain daripada itu juga Ikhwan ni banyak buat lagu-lagu untuk artis lain, penyanyi-penyanyi lain. Ini antara bakat muda yang sekarang ni mungkin lagu-lagunya juga menjadi siulan dan juga ada demand lah. Nak lagu Ikhwan boleh. Kan? Jadi nak tak nak kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini antara kompilasi lagu-lagu yang telah pun dicipta oleh Ikhwan Fatana. Di saat ku senang datang, kau menubah tenang, duluku susah yang menghilang. Di saat ku senang datang, kau menubah tenang, duluku susah yang menghilang, engkau menghilang. Yeah. Dulu tak dipandang, tinggal bayang kesedihan ku seorang. Kau tinggalkan aku tanpa ragu, ku sunyi tanpamu. Di saat ku senang datang, kau menubah tenang, duluku susah yang menghilang. Di saat ku senang datang, kau menubah tenang, duluku susah yang menghilang, engkau menghilang. Hanya dirimu, pujaan hatiku, hanya padamu ku syarat cintaku. Kau segalanya. Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Berikan aku cinta yang tulus tanpa ragu, yang mampu menerangkan setiap ruang hati. Siapa yang tak mahu sayang di sulam rindu, cinta bagaikan bulan madu di setiap waktu. Siapa yang tak mahu dicintai selalu, seperti purnama jatuh beri bagu. Teman sekamu siapa? Apa tak? Tak ada macam mana ni? Tadi lain, ni lain. Tapi maksudnya awak telah mencipta dan juga memberikan lagu kepada penyanyi-penyanyi yang hebat anak daripada yang muda sampailah yang mempunyai pengalaman yang sangat besar. Jadi Ikhwan dalam usia yang masih lagi muda ni, bagaimana apabila rezeki ni diberikan kepada anda, saya rasa dalam masa yang singkat juga kan. Jadi bagaimana awak menerima macam alamak ramai orang nak lagu dan mungkin akan ada tekanan untuk awak, ada orang banyak minta lagu, banyak lagu-lagu baik yang baru awak kena cipta. Itulah sebenarnya bila tengok balik tu rasa sedih lah sebab perjalanan saya kan daripada awal. So saya teringat kan. Tapi itulah alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Dalam masa 3-4 tahun ni saya boleh orang kata bekerja. Sebab saya sebenarnya tak sangka. Sebab saya bukanlah seorang yang memang
belajar muzik ataupun ada kemahiran muzik. Jadi saya memang minat dan juga tahu-tahu. Jadi bila saya dapat peluang bekerja tu, saya tak lepaskan peluang tu lah. Saya bermula 2017 dan bila perjalanan tu bermula dan saya dapat tulis untuk satu lagu ke satu lagu dan saya rasa sangat bersyukur lah. Alhamdulillah sekarang saya dah nulis lebih kurang dalam 100 lagu lah saya rasa. 100 lagu. Dan bila dah sampai ke tahap ni, dia satu macam tekanan juga sebenarnya sebab bila orang meletakkan ekspektasi yang tinggi untuk kita menghasilkan sebuah lagu kan. Tapi itulah saya ambil itu sebagai satu cabaran dan sebagai satu rezeki. Bila ada orang minta saya untuk buat lagu, saya akan cuba sehabis baiklah. Sebab ada orang cakap, Ikhwan ni nanti dia akan buat lagu dia je best. Lagu untuk artis lain tak best. Tak, saya akan buat semuanya 200% yang terbaik yang saya boleh bagi, itu yang saya akan hasilkan. Tak ada diskriminasi kepada mana-mana pihak. Bila Ikhwan sebut tentang cabaran, mungkin Ikhwan boleh kongsikan bersama kami apakah antara cabaran yang terbesar menjadi roadblock kepada Ikhwan pada awal Ikhwan ceburi bidang ni? Cabaran ni yang pertama pasal kita nak mendapatkan kepercayaan orang. Sebab kita memang tak ada nama. Jadi bermula dengan tak ada nama itu dan tak ada orang kata track record. Jadi susah nak mendapatkan kepercayaan orang. Tapi bila cabaran tu datang, itulah sebenarnya saya rasa semua orang dalam industri melalui benda yang sama. Sebab nak mendapatkan kepercayaan orang tu. Betul. Jadi dalam keadaan tu saya banyak juga melalui fasa-fasa kekecewaan. So betul bila saya tengok balik lagu-lagu saya tu, saya rasa macam sedih pasal laluan kecewa. Saya lebih banyak kecewa daripada happy dalam industri ni sebenarnya. Maksudnya bila awak sebut kecewa ni, apa yang orang luar tak nampak yang ada dalam industri kita? Maksudnya kepercayaan, memandang rendah terhadap anak-anak muda. Adakah itu yang berlaku? Sebenarnya dia bukannya, kita kena faham sebenarnya industri ni bergerak melalui benda yang orang akan nampak kita bila kita ada nama. Itu memang kita tahu dah. Kita terima pakailah sebab tu saya rasa itu adalah cabaran kepada siapa yang nak masuk bidang ni. Sebab kalau kita tak ada nama, kita kena usaha untuk dapatkan nama tu. Baru kita punya karya akan didengari. Sebenarnya bukan kita punya karya tak bagus, tapi sebab kita belum dapat tempat dalam hati orang dalam industri dan juga orang ramai. Itu je lah kesukaran dia. Pernah tak Ikhwan terdetik saat-saat rasa macam sebab ada cabaran kan dan pernah macam tak dipandang mereka dalam industri dan di luar, ada rasa terdetik macam nak give up, putus asa? Sebenarnya ada. Saya pernah 2 tahun lah saya rasa macam mungkin ini adalah yang bukan untuk saya lah. Jadi tapi alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk menunaikan umrah. So masa dekat sana saya doa lah kalau misalnya kata inilah rezeki saya mohon Allah tunjukkan jalan. So alhamdulillah Allah tunjukkan, dorongkan jalan. Memang susah tapi jalan tu sentiasa ada. So jadi saya kena kuat lah. Saya layan alhamdulillah sampai sekarang. Okey. Dan bagaimana pula antara kerjasama dengan Faizal Tahir? Sebab saya tengok Ikhwan antara yang Faizal Tahir letakkan, dia pernah bagi tahu kepada saya ini antara bakat muda yang ada dalam list dia. Maksudnya dipercayai. Jadi bagaimana agaknya bila Faizal Tahir sendiri pun dah tengok ini antara orang yang boleh pergi jauh ni? Itulah saya memang rasa bersyukur lah sebab bila dah ada orang-orang yang besar ternama percaya dengan hasil kerja saya kan. Jadi saya rasa macam itu adalah satu kejayaan. Walaupun saya tak pernah dapat apa-apa anugerah, itu bila Borak Kepitian panggil saya rasa macam segan pasal saya tak ada anugerah apa pun kan. Tapi kepercayaan tu pada saya satu anugerah dan kebahagiaan lah sepanjang saya bekerja dalam bidang ni. So, saya rasa macam bila Faizal, Datuk Awi memberi kepercayaan untuk buatkan lagu dia, Datuk Sri Siti Nurhaliza. So nama-nama besar macam tu saya rasa macam alhamdulillah itu saya dah cukup bahagia. Betul. Ikhwan sendiri pernah memang menyanyi, nulis lirik, komposer, macam lah. Banyak-banyak benda ni. Tapi mana satu sebenarnya paling dekat dengan jiwa Ikhwan? Saya kalau sebenarnya kesemuanya itu memang dekat pasal dia satu aliran. Sebab saya pun menyanyi dan juga menyanyikan lagu yang saya cipta. Jadi saya rasa itu adalah salah satu benda yang memang dekat dengan hati saya. Dia sealiran lah. Maksudnya saya sebagai seorang singer-songwriter kan. Jadi saya suka buat benda tu bila saya terlibat di belakang tabir dan juga di depan. Saya rasa macam saya ada sentuhan di setiap sudut. Saya rasa macam puas lah. Okey. Maksudnya sekarang ni idea belum habis lagi, ada banyak lagi idea. Ada banyak lagi. InsyaAllah. Muda lagi dia tak boleh habis idea. InsyaAllah. Sekarang ni semua penyanyi-penyanyi tengah tunggu list. Okey, nak lagu Ikhwan lah. Jadi mungkin boleh kongsikan YouTube ataupun Instagram yang mungkin nak terus melihat, nak menghargai karya-karya awak. Boleh follow saya di semua platform digital, Ikhwan Fatana, IKHWN FATANNA.
Semualah TikTok ke Instagram ke. Ini orangnya ya. Bagus budaknya. Allah. Baik orangnya, baik tak? Baik, serius. Sangat rajin, tak mudah putus asa dan kembali kepada Allah lah yang berikan sumber rezeki dan sebagainya. Betul. Baiklah, terima kasih Ikhwan kerana sudi datang ke sini untuk Terima kasih. berkongsi. Ya, dan kami rasa seronok sangat sebab hari ini kita dapat kumpulkan alhamdulillah orang yang terdahulu dan juga individu ataupun generasi yang sekarang ini terus melahirkan karya-karya lagu-lagu yang ada dalam industri muzik kita. Kita bukan kata orang dulu hebat, orang sekarang tak hebat, tetapi kedua-dua gabungan ini sangat diperlukan. Betul. Kalau tiada yang lama maka tiadalah yang baru. Dan disebabkan itulah kami sediakan kompilasi video-video lagu lama dan baru untuk anda semua. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu untuk anda. Kita jumpa lagi. Ya, jaga diri baik-baik. Okey? Demi masa depan yang kita mimpikan, hapuskanlah kenangan yang mengusik berat.